Akan nak menyertai program Sunaton yang diadakan di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Perkhidmatan khatan secara percuma anjuran Pejabat Adun Tanjung Keramat dengan kerjasama warga tentera 5 Division Kem Lokawi itu bukan sahaja meringankan beban ibu bapa, malah membantu mereka melaksanakan tuntutan agama kepada anak-anak. Program ini begitu nampak dapat membantu memudahkan urusan para ibu bapa untuk mengurus urusan berkhatan anak-anak mereka. Ini merupakan minggu pertama cuti sekolah bagi hujung tahun ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Shah Helmi Yahya berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian program ini di Kem Lokawi. Di sini kita buat secara percuma, yang mana pembiayaan ini dibuat oleh YB sendiri dan kita hanya sebagai menyiapkan tenaga kerja iaitu daripada anggota-anggota perkhidmatan kesihatan kita dan mereka yang melaksanakan tugas ni lah. Seronok. Seronok. Perasaan tak apa kan? Tak. Berani kan? Berani anak askar. Seronok. Apa yang seronok? Sebab dapat sunat sama-sama. Lepas tu gembira lah. Sedikit dapat mengurangkan beban kepala anggota lah. Sebab dia percuma kan. Masa ni lah kita ambil peluang untuk menyertai program Sunaton. Bagi saya program ni dia banyak membantu kami. Dia dapat mengurangkan beban kami sebab semuanya ditanggung oleh YB dan tentera. Dan anak-anak kurang gentar lah sebab ramai. Dia beramai-ramai kan mandi. Turut disampaikan bantuan bakul makanan kepada warga tentera dan awam yang berkhidmat di kem ini. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK khususnya di Kampung Tinimungon Limputong Lumadan perlu mengenal pasti aspek pembangunan yang perlu dilaksana di kawasan mereka. Langkah itu bagi membolehkan kerajaan menyalurkan peruntukan yang sesuai dengan keperluan rakyat. Pembangunan di kampung ini dapat dibawa dan juga dapat dinikmati oleh rakyat dan kerajaan pula akan dapat menyalurkan apa juga bentuk peruntukan yang diperlukan oleh kampung melalui JPKK ini. Inilah aspirasi kerajaan kita supaya dapat memberi pembangunan kepada di mana-mana kampung yang terdapat di Negeri Sabah. Saya akan terus bersama-sama berganding bahu dengan yang berhormat Adun kita untuk memastikan supaya kita terus memperhalusi dan mempertimbangkan pelbagai permohonan khususnya untuk pembangunan di kawasan ini. Dengan wujudnya JPKK di kawasan ini juga akan menyemarakkan lagi pelbagai proses pembangunan. Mereka berkata demikian sempena Majlis Perasmian Balai Raya Terbuka Kampung Tinimungon Limputong dan penyerahan sumbangan Hari Natal kepada gereja-gereja kawasan N34 Lumadan di Beaufort. 3 gereja dari Kampung Lumadan, Laboy dan Kampung Binunu menerima sumbangan ini bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Natal. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ruslan Haji Muharram dan Yang Berhormat Datuk Mat Bali Haji Musa kerana telah mengadakan program seperti ini yang di mana penyertaan di kalangan penduduk kampung bukan saja dari umat Kristian yang ada di sekitar sini tetapi juga dihadiri oleh penduduk kampung yang beragama Islam. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada mereka kerana mereka begitu prihatin sekali untuk kami sebagai umat Kristian di tempat inilah. Turut disampaikan sumbangan berupa hamper kepada 202 ketua isi rumah. Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak akan mengambil gaji sebagai Perdana Menteri disifatkan pengorbanan terbesar pemimpin demi rakyat. Rakyat negeri ini juga berkata keputusan Perdana Menteri itu wajar bagi memulihkan keyakinan rakyat yang kini berdepan situasi ekonomi tidak menentu. Penolakan gaji PM adalah satu kaedah yang baik untuk rakyat. I think this is better dan juga adalah di dalam Malaysia ini the first PM untuk penolakan gaji untuk rakyat. I think this is very good lah untuk rakyat Malaysia. Satu keberanian politik seorang pemimpin apabila dia memberi teladan yang baik untuk menolak gaji sebagai Perdana Menteri.
Ini satu perkara yang tidak biasa dilakukan oleh mana-mana pemimpin. Saya juga terharu apabila PM telah meminta semua menteri agar dipotong gaji. Penolakan gaji kita punya Perdana Menteri itu merupakan satu langkah dan saranan yang baik kepada semua, terutama kepada MP-MP kita, di mana kita cuba mengurangkan perbelanjaan negara itu sendiri. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH pada kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 mengulangi pendirian tidak akan mengambil gaji sebagai Perdana Menteri jika PH berjaya membentuk kerajaan. Jelas beliau ia merupakan langkah pertama untuk memulih keyakinan rakyat terhadap pimpinannya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah merekodkan 6 kes mangsa di Baham Buaya di 5 daerah di Sabah sepanjang tahun ini. Jumlah itu meningkat 3 kes berbanding tempoh sama tahun lepas. Menurut Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Farhan Sufian Borhan, kesemua kes yang direkodkan melibatkan 2 kes di Kinabatangan dan masing-masing 1 kes di Lahad Datu, Sandakan, Semporna dan Kota Marudu. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai beberapa video tular mengenai reptilia berkenaan di beberapa lokasi termasuk kawasan tumpuan ramai. Sehubungan itu, Farhan Sufian menasihatkan orang awam supaya lebih berhati-hati dan memastikan kawasan riadah, terutama berhampiran sungai dan pantai, selamat sebelum membawa ahli keluarga melaksanakan aktiviti. Terutama yang tidak diketahui, tidak dikenal pasti terlebih dahululah keadaan sekeliling ataupun risiko-risiko yang wujud di kawasan tersebutlah. Bertanya kepada penduduk setempat berkenaan dengan keadaan suatu tempat tersebut, kawasan perkiraan tersebut ataupun berpiknik tersebutlah, selamat ataupun tidak selamat, dan juga peka dengan keadaan sekeliling. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Azam, teruskan. Baik, terima kasih dengan laporan-laporan itu tadi. Baik, dari Sabah kita beralih pula ke Pulau Mutiara Laut Cina Selatan bersama-sama Harji Jack di Labuan. Harji, silakan.